Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan Fadil Nisbah, ya Allah, moga Allah kurniakan keberkatan, kesihatan buat Tuan Fadil Nisbah kita yang sentiasa menjadi orang yang awalin dalam kuliah yang kita adakan. Cik Nasir, Mila Idrus, Zaimah, semua yang hadir pada malam ni. Harap tuan-tuan tak keberatan Syazani supaya dapat share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga padanya ada barakah dalam kita menuntut ilmu, mencari satu kelebihan kefahaman ayat Allah SWT. Jikalau Nurzia, Suhaila Yusuf, sekejap dia kuliah kita malam ni insyaAllah. Cuma beberapa ayat akan saya huraikan. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid 10, tafsir surah Nuh. Malam ni saya nak bawa ayat 21 hingga 24. Semalam kita ada bincang sedikit tentang ayat 21, 22, dan pada hari ini saya akan sambung bincangan 21, 22 sekali lagi, 23, 24 episod yang telah diletakkan oleh Imam Ibn Katsir dan tafsirnya. Jadi tuan-tuan, terima kasih Ustazah Fatih, Ruqayyah Ahmad, Mala Ahmad, tolong share video ni pada teman kita yang lain. Moga padanya ada jariah seperti yang dikatakan tadi. Baik, ayat 21 hingga 24 malam ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق الله العظيم. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya mereka telah menderhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilahmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad dan juga Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. Dan sudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan lagi bagi orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Jadi dalam episod ni tuan-tuan, Allah Taala menceritakan tentang Nabi Nuh semula. Berkata Imam Mutawalli Syarawi, kalau kita lihat dalam ayat yang lalu, Allah Taala menceritakan tentang rahmat, berkat, dakwah Nabi Nuh AS. Daripada ayat yang kalau kita perhatikan, bila Allah mulakan ayat pertama menceritakan inna arsalna Nuha, kemudian Nabi Nuh berkata, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, sampai kepada ayat yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Kemudian qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara, sampai kepada ayat tuan-tuan, ayat 20. Kemudian ayat 21 kembali menyebut nama Nabi Nuh. Kerana terlalu panjang makal, kata Al-Imam Mutawalli Syarawi di situ, maka perlu diulang semula perkataan Nuh bagi mengembalikan kita kepada asas dasar pijak kisah yang dikemukakan, kisah tentang Nabi Nuh, salah seorang Nabi Ulul Azmi. Jadi begitulah kita dalam dakwah pun tuan-tuan, bila kita bercerita, kita bawa satu perkara, jangan lupa kembali semula kepada landasan. Ramai orang berkata di masjid, kadang-kadang di kalangan para ustaz, para pendakwah, bila bawa satu cerita alif, bercerita habis, kemudian sampai ke sudah tak kembali semula kepada dasar pijak yang kita bawakan. Kita sedang bawa bab akidah sebagai contohnya. Puan Kamisa dari Singapura, lagi jauh, Bapak Fauzi Ismail, Asal Sabila Khan, Fatimawati, barakallahu fikum. Alhamdulillah dah buat ibadah korban nampaknya. Mu'arif Samad. Jadi kadang-kadang kita bercerita satu benda, kemudian kita pun hilang, dah tak temu punca asal kepada landasan. Tu sebab cikgu-cikgu yang mengajar, cikgu-cikgu pakar, cikgu-cikgu yang mulia, mereka ada PNP, ada buku persediaan mengajar kan. Dalam pengajaran dan pelajaran mereka ada antara satu kewajipan yang akan dinilai oleh nazir atau pengetua, bahawa guru tu mesti ada dasar pijak dia supaya tak keluar daripada topik yang dibincangkan. Jadi kembali kita dalam uslub Quran yang sangat indah ini, Allah membawa kepada kita cerita Nabi Nuh, kemudian Allah bawa semula ayat 21 kembali sebut Nabi Nuh semula.
Kerana panjangnya ayat yang lalu, 20 ayat yang lalu menceritakan tentang konten dakwah Nabi Nuh AS. Jadi sekarang Allah kembali menceritakan atas lisan Nabi-Nya yang mulia ini tentang rintihannya, permintaannya, aduannya kepada Allah Taala selepas penolakan dakwah berlaku. Dan saya telah ceritakan daripada awal lagi bahawasanya terdapat banyak surah yang menceritakan tentang perjuangan Nabi Nuh. Dan dalam surah Nuh ini merupakan penghujung kepada siri dakwah yang Allah bawakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, betapa susah dakwah dalam kehidupan. Kadang-kadang tuan-tuan ada manusia yang Allah beri kepadanya kesusahan dalam perjalanan hidup ini, tapi tak menafikan ada Nabi-Nabi yang kaya raya. Gitu juga ada para ulama yang miskin, ada para ulama yang pilih untuk hidup sederhana, ada para ulama yang hidupnya memang berniaga. Saya pernah cerita pada tuan-tuan contohnya kisah Da'laj bin Da'laj. Ya. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan Nabi Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi yang merupakan jahabidah, yang merupakan antara sahabat-sahabat fuqaha us-sahaba al-awwalin as-sabiqin. Pun demikian 9/10, 8/10 daripada sahabat-sahabat Nabi yang terdiri pada al-awwalin as-sabiqun al-awwalun itu adalah businessman, orang-orang berjaya dalam perniagaan mereka, dalam usaha niaga mereka. Jadi ini pilihan masing-masing. Jangan kita salah anggap pula mengatakan apalah ustaz ini, dia cerita tentang akhirat tapi dia kaya raya. Saya tengok kisah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, yang mengarang banyak kitab, antaranya bernama Fathul Bari. Begitu barakahnya hidup beliau. Beliau ni berasal daripada keturunan Asqalan di Palestin, ya. Beliau pernah menjadi qadhi, seorang yang sangat alim, faqih dan kaya. Memang daripada keluarga yang kaya. Kalau dia menaiki unta, kuda yang mahal. Baratnya pada hari ini seseorang itu pilih untuk ada kereta yang baik untuk kemudahan dia bergerak dalam dakwah, tentunya tuan-tuan. Jadi jangan kita buruk sangka pada siapa, ya. Pernah satu hari Imam Ibn Hajar ini berjalan di satu tempat nak menuju ke pejabatnya. Tiba-tiba dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang Yahudi yang hidup miskin, merempat, melarat. Yahudi itu berkata kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari yang terkemuka dan kitab-kitab yang lain itu, "Wahai Syekh, Imam, aku nak tanya kepada kau. Aku mendengar Nabi Muhammad berkata, Nabi kamu berkata bahawa dunia ini merupakan sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kehidupan dunia ini bagi orang mukmin merupakan satu penjara, dan juga sebaliknya bagi orang kafir merupakan syurga. Melihat kepada kehidupan kau di atas kuda yang hebat ini, nak banding aku yang merimpat macam ni, mana kebenaran kata-kata Nabi-Mu itu, wahai Imam yang mulia?" Dia jadi hakim, ya. Jadi judge, maknanya seorang ulama yang hebat, yang punya kedudukan masyarakat dan kaya. Maka Ibn Hajar tidak patah sama kita kan, jam kalau orang tanya begitu, tuan-tuan. Tengok kaya raya orang ni, orang ahli agama ini, mufti ini sebagai contohnya, ataupun ialah orang pemimpin ini, keadaannya, rumahnya, keretanya, kehidupannya, nak banding dengan si kafir. Sedangkan Nabi bersabda bahawa kehidupan bagi orang beriman adalah merupakan satu neraka, bagi orang kafir merupakan syurga. Mana kebenaran kata Nabi-Mu itu, wahai Syekh? Tuan-tuan yang boleh sekalian, jawapan Ibn Hajar, seorang yang sangat pintar dan bijak, hadirul jawab, kana hadirul jawab. Seorang yang saleh dan faqih sepertinya Allah ilhamkan untuk jawab, berkata, "Wahai Yahudi, untuk pengetahuan kau, aku ni yang kau nampak begini hidup dekat dunia, ni keadaan aku yang kau pandang hebat ini, sebenarnya kalau aku mati, apa yang nak bandingkan kehidupan aku yang kau pandang mewah hari ini dengan akhirat itu, yang aku akan dapat di akhirat sehingga aku istiqamah dan mentaati perintah Tuhanku dan aku mati dalam keridhaannya, maka apa yang aku dapat di akhirat itu nak banding apa aku dapat kat dunia ni. Betul sabda Nabi aku bahawa aku berada dalam neraka sebenarnya." Gitu. Nampak tak? Sebaliknya engkau, kalau engkau kekal tidak mahu menerima Islam, padahal engkau tahu kebenaran Islam, engkau ni orang Yahudi, orang bijak-bijak, tapi engkau tidak mahu ikut suruhan Nabi-Mu, Nabi Musa dan sebagainya, Nabi-Nabi Bani Israel itu, kehidupan kau pada hari ini kau nampak hina, kau nampak susah, kau nampak sempit, tapi nak banding ke akhirat nanti Allah akan kenakan hukuman pada kau kerana keingkaran kau itu, sebenarnya kat dunia ni kau berada dalam syurga. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Faham tak, tuan-tuan? Ya, jadi balik kita kepada kisah perjuangan Nabi Nuh. Nabi Nuh AS dalam konteks ini merupakan seorang yang independen bekerja, kerana najaran. Dalam kitab tafsir sebagai contohnya, Qurtubi menceritakan bahawa Nabi Nuh seorang carpenter, seorang tukang kayu, dan survive dalam hidupnya. Walaupun mungkin tidak kaya seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Daud,
Tetapi Nabi Allah Nuh ini bekerja independen dan tidak bergantung pada siapa melainkan kepada Allah SWT. Jadi Nabi Nuh ini telah mengadu kepada Tuhannya, wahai Tuhan, semuanya Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka ini menderhakai aku, ya Allah, kerana mereka punya harta dan anak-anak semuanya menyebabkan mereka makin lalai, makin jauh daripada Engkau. Ayat ini kalau kita perhatikan tuan-tuan, ada banyak ayat yang serupa menceritakan tentang masalah manusia bila diberi kekayaan oleh Allah, kelalaian yang berlaku dalam hidupnya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Bahawa manusia ni memang ketika dia hadir dalam hidupnya kekayaan, kesenangan, kemewahan, maka dia akan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dia sifat manusia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dari apa yang kita lihat juga sama dalam surat Muzammil sebagai contohnya ayat ke-11, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Ini menceritakan tentang seorang musuh Allah yang pernah kita ceritakan dahulu, seorang musuh Allah SWT yang mana menentang Nabi SAW habis-habisan. Maka beliau merasakan kekayaan yang dimilikinya dan keturunan yang dia ada mampu untuk menjadi benteng daripada menerima siksaan Allah di akhirat. Lagak seperti orang-orang yang berharta yang lalai pada ini, sebahagian daripada mereka yang merasakan bahawa dengan kekayaan dia boleh beli kesihatan, dengan kekayaan dia boleh menangi hati manusia, dengan kekayaan dia boleh menawan manusia, dengan kekayaan dia boleh menewaskan manusia, dengan kekayaan dia boleh buat apa sahaja. Ini sikap mentaliti orang-orang kafir daripada dulu sampai sekarang, tuan-tuan. Orang yang kafir nikmat pun sama. Bukan saja orang kafir akidah, tapi orang kufur nikmat pun sama. Dia merasakan dengan harta yang dimiliki itu mampu untuk menyebabkan dia dapatkan apa sahaja daripada kepentingan duniawi. Itu sebab tuan-tuan, antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar kepada para sahabat, contohnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Huzaifah bin Al-Yaman, bahawa baginda sallallahu bersabda, ya, Allahumma ahini ala sunnati nabiyik wa tawaffani ala millatih wa a'izni min mudhillatil fitan. Allahumma ahini ala sunnati nabiyik, ya Allah, hidupkan aku dalam sunnah nabimu, wa tawaffani ala millatihi, dan matikan aku dalam sunnahnya, dalam millahnya, dalam agama nabiku Muhammad SAW. Wa a'idzni min mudhillatil fitan, dan selamatkan aku daripada berbagai bentuk fitnah yang boleh menyesatkan yang ada pada hari ini. Fitnah harta sebahagian daripada ini, tuan-tuan. Fitnah keturunan, fitnah pangkat, fitnah pengaruh. Ini semua merupakan fitnah-fitnah yang menjerumuskan manusia kepada tipu daya syaitan, tuan-tuan, ya. Allahumma ahini ala sunnati nabiyyik wa tawaffani ala millatih wa a'izni min mudillatil fitan wa a'idzni min mudillatil fitan. Moga nanti Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawi Ghazali dan juga Ustaz Umi Fatih boleh catatkan, bagi tuan yang belum masuki Telegram sahabat Ustaz Hazan, tolong masuk. Kerana kita akan merhatikan tuan-tuan esok jawapan pada kuis yang kita adakan sejak minggu lepas, semuanya kat situ. Jadi harap tuan-tuan yang nak masuk tandingan untuk dapat hadiah Quran Tafsir bin Kasir ni, jangan lupa masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan sebagai satu requirement. Jadi doa ni kita baca, mudah-mudahan kita terselamat daripada keindahan dan juga fata morgana dunia yang menjerumuskan ramai manusia dalam keangkuhan, ketakaburan, sikap pentingkan diri sendiri, ananiyah dan sebagainya. Allahumma ahini ala sunnati nabiyyik, ya Allah, hidupkan aku dengan sunnah nabimu, wa tawaffani ala millati, matikan aku dalam sunnahnya, wa a'izni min mudhillatil fitan, dan selamatkan aku daripada kesesatan hawa nafsu, fitnah akhir zaman yang berlaku begitu banyak sekali pada hari ini. Kerana ayat ni menceritakan tentang kelalaian umat Nabi Nuh daripada mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi-Nabi Allah semuanya kita ucap sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, ya. Nanti ada orang tegur pula, kenapa Nuh sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya semua Nabi-Nabi Allah layak pangkat mereka adalah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat ini menceritakan tentang aduan Nabi Nuh terhadap umatnya yang begitu degil, engkar, keras kepala. Untuk lupa saya sampai ke pesan daripada penaja. Jangan lupa tuan-tuan dapatkan birkah Habati Sauda dari Zahazan Travel. Mudah-mudahan musim ujian COVID, wabak yang berlaku sekarang dapat ditangani dengan kita ikut sunnah Nabi SAW, di samping kita ikut SOP,
kita pergi vaksin, dan jangan lupa dapatkan ubat-ubat seperti ini tuan-tuan. Kerana Nabi SAW telah bersabda, ini merupakan habatul barakah, bijirin kebaikan, keberkatan. Sahabat yang cedera, sahabat yang sakit disyorkan untuk menggunakan habatul sauda. Mudah-mudahan pada hari ini kita juga boleh sembuh dengan apa penyakit yang kita alami dengan habatul sauda. Dapatkan pada Zazan Travel. Kami sedang mengadakan kempen satu rumah, satu habatul sauda, satu birkah, satu barakah. Birkah ni perkataan barakah, tuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Sofi Amir, tolong dapatkan birkah, hadiahlah untuk diri kita, adik-adik kita, ayah ibu kita. Kalau kita bagi orang RM5 mungkin tak besar, tapi kita belikan satu botol ni untuk mereka, sebagai tanda ingat. Ayah ibu gunakanlah sebagai satu saranan daripada Nabi SAW. Baik. Jadi kembali kepada kisah Nabi Nuh AS. Jadi ayat ini menyebut wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka mengikuti orang dan harta anak-anaknya yang tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Dunia kita nampak keuntungan, tapi di sisi Allah belum tentu keuntungan itu merupakan keuntungan. Dia hanya merupakan fata morgana, tuan-tuan. Seperti Allah nyatakan dalam surah An-Nur, yahsabuhu zam'anu ma'a. Dunia ni ibarat satu fata morgana, ibarat kita berjalan di padang pasir yang luas, padang pasir yang kita tak jumpalah kat negara kita. Tapi kalau kita menaiki highway, di tengah panas terik itu, kita nampak di tengah-tengah jalan ibarat ada air takung. Rupa-rupanya dia merupakan pancaran dan keterbalikan cahaya matahari pada waktu yang sangat panas terik itu. Maka demikian juga dunia kita nampak indah, menggoda, menggamit. Apalah guna kehidupan ini kalau kita ambil bersumber-sumber haram, seperti yang telah kita bincangkan dalam ayat lalu dalam surah Sajdah contohnya, bila dikaitkan dengan ayat alfa sanatin mimma ta'udun wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, bahawa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kamu. Rupanya orang yang hidup dengan melanggar syariat Allah ni, dia hidup 2 jam 40 minit, dia rasa cukup puas dia buat perkara-perkara haram, dapat kumpul harta yang banyak, dia sumber yang haram. Tetapi bila dia mati baru dia sedar rupanya tak ada guna betul harta itu. 2 jam 40 minit dia hidup buat benda-benda yang Allah larang, nak buat apa, tuan-tuan? Amat tak berbaloi untuk hidup 1000 tahun selepas itu dalam penyiksaan. Ini dia motivasi untuk orang beriman dalam kesinambungan kehidupan mereka, untuk pastikan semuanya perjalanan menepati apa yang diarahkan oleh Tuhan. Ya. Baik. Wa makaru makran kubara. Mereka melakukan berbagai tipu daya untuk menghancurkan dakwah Nabi Nuh AS. Dan saya telah bincangkan semalam perkataan Arab ini kubara. Semalam ada kuis perkataan kubara, kan? Kita sering mendengar perkataan ni, takbiratul ihram, Allahu Akbar sebagai contohnya, Allah Maha Besar. Jadi perkataan kabir contohnya. Kemudian waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggal penyembahan ilah-ilahmu, dan jangan pula sekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. Ini adalah kata dialog yang berlaku di antara Nabi Nuh dengan rakyatnya, kaumnya yang sesat itu. Kawannya berkata, daripada ikut orang ni apa dapat? Dia hanya ada tukang kayu saja. Kita ni kan kaya raya. Maka inilah dia bicara landasan untuk orang yang jahil dan degil pada ini. Kerana syahwat telah memuncak dalam diri. Bila diukur dari sudut madi, maka tentulah dilihat Nabi Nuh ni tak ada apa-apa. Dia tukang kayu. Dia tak ada pun, kita boleh buat rumah kita, masih ramai tukang kayu yang lain. Maka mereka mengatakan jangan tinggalkan sembahan Tuhan-Tuhan, iaitu disebut di sini Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. Mari kita lihat semua penjelasan dikemukakan dalam tafsir Ibn Katsir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas, bahala-bahala yang terdapat pada masa kaum Nabi Nuh yang di kalangan orang Arab pun dikenali kemudian. Wad merupakan sembahan suku Kal di Daumatul Jandal. Sedangkan Suwa' adalah sembahan Huzail. Yaghuth ada sembahan kaum Murad. Kemudian pindah ke Bani Ghatif ataupun Ghutaif disebutnya, di lereng bukit yang terdapat di kota Sabak di Yaman. Ya'uq adalah sembahan kaum kabilah Hamdan, dan Nasr merupakan sembahan kabilah Himyar dan juga kabilah Zulkila. Semua ini merupakan nama-nama orang saleh daripada kalangan zaman Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal, syaitan bisikkan kepada keluarga yang tinggal untuk membuat patung bagi mengingati datuk nenek moyang yang saleh itu.
Kemudian lama kelamaan datang keturunan berikutnya yang jahil. Mereka mula menyembah patung-patung yang dibuat oleh ayah ibu mereka. Kemudian kaum itu pula mengerjakan bisikan syaitan hingga orang-orang salih yang telah wafat itu mula terhakis nama-nama mereka, sejarah mereka, ibadah mereka, kesungguhan mereka, ketaatan mereka. Akhirnya jadilah sembahan pula. Inilah yang menyebabkan pada zaman Nabi SAW, Nabi tidak membenarkan sebarang lukisan dibuat. Patung-patung tak dibenarkan kerana pada zaman itu orang-orang Arab masih dekat dengan zaman penyembahan berhala. Maka datangnya Islam mengharamkan semua bentuk patung. Kerana dengan cara ini melainkan patung yang ada pada permainan anak-anak perempuan yang padanya bukan unsur ta'zim dan juga tajlil, dia lebih pada unsur bermain. Kerana tatkala Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah masih lagi bermain dengan kawan-kawannya pada waktu itu. Usianya 9 tahun, masih lagi main dengan teman-temannya yang lain. Maka bila datang Nabi SAW, mereka mau pulang. Mereka main dengan patung sebagai contoh. Disebut dalam kitab-kitab hadis dalam ayat hukum sebagai contohnya. Di patung-patung diharamkan dalam Islam, kecuali patung untuk anak-anak perempuan main, untuk melatih membangunkan sifat umumah, sifat keibuan dalam diri anak-anak perempuan itu sejak kecil. Memang fitrahnya begitulah. Kalau anak-anak lelaki main nak patung tu memang tak boleh lah. Anak perempuan main nak patung tu biasanya kerana orang perempuan akan mewarisi sifat keibuan. Jadi ada setengah riwayat mengatakan seperti disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Imam Qurtubi, contohnya Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya menceritakan bahawa wadan ini ada yang mengatakan dibuat dalam bentuk patung lelaki. Suwa' pula patung dalam bentuk perempuan. Yaguth berupa singa. Ya'uq berupa kuda. Setengah kuda ni boleh ada sayap pula. Nasr berupa helang. Nasrun macam syakrun, macam falcon, tuan-tuan. Ada yang mengatakan ia merupakan nama para salihin. Seperti nyatakan tadi, bahawa para salihin ni bila mereka mati, anak-anak yang tinggal nak mengenang jasa datuk nenek moyang itu, maka mereka mula buat patung. Mula-mula buat patung hanya untuk letak dalam majlis. Macam orang Syiah, tuan-tuan. Orang Syiah ni, tokoh-tokoh Syiah mereka dah mati pun mereka masih buat replikanya. Kalau dalam meeting-meeting letak patung tu. Khomeini sebagai contohnya, masih lagi dia bawa patungnya ke timur ke barat. Dalam meeting-meeting penting duduk. Tuan-tuan tengoklah dalam meeting-meeting orang Syiah di Iran sana. Begitu sesatnya, tuan-tuan. Patung tu bukan boleh berkata apa-apa pun, kononnya untuk ambil barakah. Jadi daripada apa yang kita lihat ni, tuan-tuan, madailah untuk faham bahawa umat Nabi Nuh ni mula sesat dengan datangnya Iblis, mengatakan kepada mereka patung-patung ni boleh beri manfaat dan mudarat. Kalau nak minta apa-apa, mintalah kepada mereka, nanti mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahawa patung-patung ini pada zaman Nabi Nuh. Kemudian berlaku banjir besar itu, patung itu pun tenggelam, patah, musnah dan sebagainya. Tiba-tiba ribuan tahun pada zaman kaum Quraisy pula, patung itu seolah-olah muncul semula daripada bumi. Ada para ulama menolak pendapat ini dengan mengatakan bahawa kisah ini tak masuk akal, kerana bila berlaku banjir besar itu, tentulah patung-patung berhala ni ranap semua. Macam mana pula boleh keluar kat rumah masih lagi orang dan boleh mengabdikan diri? Macam mana pula ada komunikasi antara mereka dengan umat yang ribuan tahun umurnya? Maka mereka menolak kerana melihat orang-orang Arab pada masa itu, seperti disebut dalam tafsir Dul Manzur, bahawa orang Arab pun ada patung-patung mereka sendiri. Tuan-tuan tahu ada nama Lata, ada nama Uzza, ya, macam Lata ni Tuhan bagi kabilah Thaqif dekat Taif. Kemudian ada Uzza ni pula milik Bani Salim. Dan kemudian kabilah Ghatfan dan juga Husham pun menyembah Tuhan namanya Uzza. Kemudian Manata pula, Manat merupakan Tuhan sembahan Qadid. Isaf, Na'ilah dan juga Hubal pula merupakan sembahan masyarakat dekat Na'ilah, dan juga Hubal merupakan Tuhan yang disembah oleh orang datang ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi orang Arab pun ada patung-patung mereka sendiri. Ini patung-patung yang disebut dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni tak ada kena-mena dengan mereka, seperti kata sebagian ulama tafsir. Kerana patung-patung yang dinyatakan tadi nama-nama orang saleh itu, iaitu Waddan, Suwa', Ya'uth dan juga Ya'uq dan Nasr, ini merupakan orang saleh yang telah pun disesatkan umat Nabi Nuh itu untuk mengatakan mereka ni Tuhan, minta pertolongan kepada mereka. Ada pula riwayat dikemukakan dalam, sebagai contohnya, dikemukakan daripada Ibn Abbas dalam tafsir Baghawi, kalau tak silap saya, bahawa nama-nama yang disebutkan ini iaitu Wud, Suwa',
Ya'uth, Ya'uq, Nasr ini merupakan anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dan juga dikatakan kat sini bahawa anak Nabi Adam, Hud ini merupakan anak yang paling salih. Kita tahu Nabi Adam dengan isinya dikurniakan anak dalam beberapa kali Hawa mengandung dan melahirkan anak. Jadi ada ramai keturunan yang lahir daripada Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah riwayat yang sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Yang penting untuk kita faham bahawa kaum Nabi Nuh ini telah pun mula sesat dengan sama ada patung ni melibatkan orang-orang saleh sebelum mereka ataupun anak-anak Nabi Adam, ataupun ini memang patung yang diberi nama demikian, tak ada kaitan dengan siapa pun. Dalam riwayat yang lain, madai untuk kita faham yang antara teguran Allah SWT, penceritaan yang dikemukakan oleh Allah terhadap dakwah Nabi Nuh AS, bila umat yang telah pun menyimpang ni tak mau dengar lagi seruan yang dibawa oleh baginda alaihissalam. Lalu ayat yang terakhir untuk renungan kita pada malam ini, wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dalala. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang zalim itu selain kesesatan, wahai Tuhan. Mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan kita akan lihat ayat berikut dan episod berikutnya. Nabi Nuh seolah mengkonfirmkan dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya bahawa tiada kebaikan lagi pada umat itu. Anak-anak mereka pun hidup dalam kesesatan. Kalau setiap hari anak itu dianjurkan, ditunjukkan cara hidup yang salah. Tak semua benda kita kena tunjukkan kepada orang, tuan-tuan ni. Ini kerana media sosial yang begitu rapid perkembangannya, maka orang pun tunjuk anak minum isap vape sebagai contohnya. Budak kecil. Apa pandangan tuan-tuan pada benda seperti ini, tuan-tuan? Segala benda ditunjuk kepada orang. Gaya hidup, lifestyle, benda tak sepatutnya budak kecil tu buat pun ditunjukkan. Kerana apa? Kerana betul lah, seperti orang Melayu kata, apa? Bapa rintik, bori anak rintik, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari, lebih kurang begitulah. Jadi apa yang berlaku kepada umat Nabi Nuh ni adalah kesesatan yang dipelopori, yang diwarisi turun-temurun daripada ayah ibu yang mengajar perkara-perkara demikian. Itu sebab datang firman Allah Taala menceritakan kisah Nabi Nuh. Ayat berikutnya kita akan lihat doa Nabi Nuh minta kehancuran dikenakan kepada umat ni. Selepas 950 tahun berdakwah, tiada kebaikan pada umat itu nampaknya. Baik tuan ni. Jadi setakat ini saja renungan kita pada malam ni. Malam ni tak ada soalan. Malam esok kita buat soalan kuis lagi, insya-Allah. Jadi terima kasih tuan atas kehadiran tuan-tuan. Moga dapat dipanjangkan video ni pada teman yang lain. Jangan lupa musim cuti yang panjangan ni, galakkan anak kita pengisian waktu jadualnya yang tersusun sistematik. Bantulah guru-guru untuk anak kita kecap pelajaran dengan baik. Kami Telaga Biru sedia untuk membantu tuan-tuan, dan kami menerbitkan buku berbagai disiplin ilmu, bukan sahaja bahasa Arab, pendidikan Islam, malahan matematik, sains, geografi, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya ada. Tuan-tuan memadailah untuk tekan dekat Google ke, dekat Safari ke, tekan www.telagabiru.com.my. Lihat buku-buku yang kami terbitkan. Alhamdulillah, ramainya guru-guru berkaliber, guru-guru cemerlang, guru-guru kanan yang bantu kami untuk penerbitan buku-buku ini untuk rujukan anak-anak kita, terutamanya pada musim macam sekarang, tuan-tuan. Order je, kami hantar ke rumah, insyaAllah. Jadi Telaga Biru kita prihatin untuk pastikan anak-anak kita berada atas landasan. Kami juga menerbitkan buku Jawi contohnya. Ayah ibu nak belajar Jawi pun boleh belajar Jawi. Kami pun ada kaedah belajar Quran cepat, boleh dikuasai dalam masa yang singkat dengan kaedah Al-Matin. Dan setiap muka surat Al-Matin tu ada QR code. Tuan-tuan scan je, tuan-tuan boleh belajar sebutan dengan baik. Bila zaman Covid ni kita tak mudah nak jumpa guru untuk talaqi musyafah. Mudah-mudahan dengan belajar demikian pun kita termasuk di kalangan yang talaqi musyafah. Dapatkan kaedah belajar Quran Al-Matin, anda boleh menguasai Quran dalam masa beberapa jam sahaja. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan juga buku-buku untuk anak-anak kita, bagaimana tulisan Jawi boleh diperbaiki, bagaimana kita memahami Al-Quran. Jadi segalanya ada di Telaga Biru. Terima kasih tuan-tuan. Tuan pun boleh dapatkan pada Zahran Travel, Birkah, produk Batu Sauda tadi, dan Quran Qiyam yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki, untuk melatih diri kita jadi imam dan anak-anak lelaki kita kat rumah. Pada musim Covid kita tak boleh pergi kat masjid, mudah-mudahan kita dirikan berjemaah di rumah pun sebahagian daripada hadis Nabi menyuruh sedemikian masuk dalam konteks itu. Bagi tuan melakukan ibadah korban tinggal beberapa hari saja lagi, cepat sebentar lambat. Kita tak boleh buat korban, tak apa, kita buat kat negara-negara yang dilanda musibah, Yaman, Syria, Sudan, dan juga di Mekah sendiri masih lagi dibuka. Ayuh segera, jangan bertangguh lagi. Kita boleh lakukan untuk diri kita, keluarga, isteri, anak-anak. Kita boleh lakukan untuk ayah ibu kita yang telah pergi mengikut kaul
seperti yang disebut dalam fatwa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk dirujuk kebenaran, keharusan untuk kita buat ibadah kurban bagi mereka yang telah pergi walaupun tidak diwasiatkan. Baik tuan, setakat ini saya dulu. Terima kasih atas kalian tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan birkah, dapatkan Quran dan qiyam untuk kegunaan kita tahajud dan juga menjadi imam di rumah, dan dapatkan buku-buku daripada Telaga Biru. Sekian dari saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sama kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atukukum tahta riayatillah wa hifzih. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan Allah, kasih sayang rahmatnya. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.